بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang telah dilakukan itu dengan perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi raikan kepada seluruh jawatan kuasa, penggerak kuliah muslimat kita, dan seterusnya kepada semua sekali ibu-ibu kaum muslimat yang berada bersama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan berada di dalam tempat yang baik, kita berada di dalam suasana yang baik, dan mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan ini menjadi di antara salah satu amalan ataupun perkara yang berkekalan istiqamah sehingga akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Dan perbincangan kita sambung pada bab dosa yang ketiga, iaitu berkaitan dengan dosa sihir. Ini dosa di antara perkara yang ramai sekali masyarakat hari ini lakukan dalam kehidupan, dengan bermacam-macam tujuan dan dengan bermacam-macam maksud demi mencapai ataupun nakkan terhadap sesuatu yang diinginkan dalam hidup.
sampai terpaksa buat amalkan dengan perkara sihir. Baik. Bab dosa yang ketiga iaitu as-sihru ataupun dosa sihir. Hal ini disebabkan kerana pengamal sihir sudah tentu menjadi kafir, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Yang bermaksud akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir. Tidak ada tujuan bagi syaitan yang dilaknat itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, melainkan tujuannya adalah untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam rujukan yang lain juga kitab Al-Kabair yang panjang dia punya huraian para jemaah sekalian disebutkan, apabila seseorang menyihir kepada orang lain, ia juga akan dapat menyebabkan dirinya menjadi kafir. Dan syaitan terkutuk itu telah mengajarkan kepada manusia ilmu sihir agar menarik manusia supaya menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa mudahnya, orang-orang yang mengamalkan sihir dalam kehidupan ini dia diajar oleh yang dinamakan syaitan. Dia bukan melalui perkara-perkara yang betul ataupun melalui tenaga pengajar yang betul. Sebagai contohnya, tenaga pengajar dia ataupun guru dia adalah jelas syaitan. Sebab syaitan ni pula bila dia nak lakukan sihir ini kepada manusia, tujuannya untuk apa dia? Adalah untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan menghasut kepada manusia supaya mempercayai dengan sesuatu amalan tersebut para jemaah dirahmati Allah. Baik, dalam bab sihir ini juga lagi menariknya di antara daripada Ibnu Manzur, berkata Ibnu Manzur, iaitu tukang sihir menampakkan sesuatu yang batil itu benar dan mengubah sesuatu daripada hakikatnya. Sesungguhnya tukang sihir telah mengubah sesuatu daripada bentuk yang asal. Ini berkata Ibnu Manzur, antaranya bagaimana pandangan beliau terhadap sihir. Sebab apa? Kalaulah kata sihir nak diperincikan secara khusus, dia sangat payah para jemaah sekalian. Kenapa dia jadi payah? Sebab sihir ni dia agak terlalu seni untuk dibicarakan. Sihir itu pun seni juga para jemaah sekalian. Tapi sihir itu seni yang berdosa. Kenapa sihir itu seni? Sebab dalam sihir itu dia ada pelbagai amalan-amalan, dia pun ada amal yang kena dilakukan. Dan dalam sihir itu juga macam-macam jenis dan macam-macam bentuk yang boleh berlaku kepada sihir para jemaah dirahmati Allah. Itu yang kadang-kadang kita takut dan kita bimbang. Ada setengahnya bila kalau kita tak belajar, bukanlah suruh kita betul-betul follow belajar perubatan Islam tu, tapi kalau ada orang yang belajar lagi bagus, alhamdulillah. Tapi at least dalam kehidupan kita paling kurang ada sedikit sebanyak pengetahuan berkaitan dengan sihir, iaitu macam-macam apa dia bentuk-bentuk jenis sihir. Apakah dia di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh tukang sihir? Makna at least kita bila tahu benda tu, terutamanya bila nak berubat ataupun lakukan sesuatu ikhtiar dalam kehidupan, kalau jumpa dengan seseorang tersebut, kita boleh kenal pasti. Tengok gaya dia lain macam meragukan. Bila dia tengok, teringat, itulah di antaranya yang diamalkan dibuat. Rupa-rupanya benda tu adalah perkara yang sihir. Sebab zaman hari ini terutamanya sukar kalau kita nak kenal orang yang duk berubat, orang yang duk buat sesuatu yang kita jumpa tu, adakah dia ni betul-betul ahli sihir ataupun tidak. Zaman sekarang ni nampak di luarnya lain, tapi secara dalamannya yang sebenarnya lain. Di luar namanya Islam, pusat perubatan al-apa, semua depan tu letak al para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya bila dari sudut pengamalan nak merawat tersebut, ada unsur-unsur sihir dalam rawatan ataupun perubatan tersebut. Baik, itu di antara yang disebut oleh Ibnu Manzur. Lagi kita lihat bagaimanakah pandangan berkaitan sihir
iaitu daripada Ibnul Qayyim. Beliau menyebutkan sihir ialah berpunca daripada kesan campur tangan roh yang jahat, iaitu jin dan syaitan. Campur tangan roh dan jahat ni di kalangan jin dan syaitan, secara tak langsung dia pada tukang sihir ni dia akan nampakkan sesuatu yang batil itu benar. Yang batil itu benar maknanya yang tak wujud di alam nyata para jemaah sekalian. Kan bahasa mudah. Contoh kalau kita hari ni tak percaya benda-benda yang karut, tapi orang-orang tukang sihir, orang yang mengamalkan sihir, dia ada kepercayaan dia yang benda tu ada seketika dia akan muncul dan dia akan ada di setengah-tengah tempat. Terutamanya nak dia buat kepada orang-orang yang tertentu. Dia akan bagi tahu nanti bila dia amal ni amal je, kalau apa-apa jadi nampak apa ke, biarkan saja, itu memang antara amal dan itu perkara biasa yang berlaku. Dia memang kena mempercayai dengan perkara-perkara tersebut, bukan perkara batil melibatkan rukun iman yang kita tak nampak, bukan begitu, tapi perkara-perkara yang salah. Baik, itu pandangan yang kedua. Dan yang ketiga, berkata daripada Abu Lais Al-Samarqandi berkata, sihir juga adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri pada syaitan dengan bantuan syaitan tersebut. Ini benda yang jelas seperti mana ayat Al-Quran tadi, iaitu kaedah yang dilakukan dalam sihir adalah perbuatan untuk mendekatkan diri dengan syaitan. Agaknya dia dah dekat diri sangat dengan Allah, nak dekat diri dengan syaitan pula para jemaah sekalian. Ini jenis orang yang beramal sihir. Baik, tafsir kepada takrif kepada sihir. Imam Al-Qurtubi di dalam menakrifkan sihir tersebut bahawa sebahagian daripada jenis sihir memiliki pengaruh terhadap hati seseorang, seperti dengan perasaan cinta, perasaan benci, mendapatkan kebaikan dan musibah. Di samping itu mampu terkesan kepada sakit badan ataupun sebuah ungkapan tentang perkara yang tidak nampak pada pandangan kasar manusia, tetapi mampu dimiliki bagi mereka yang berusaha untuk menyakiti orang lain, seperti mengganggu kesihatan, harta kekayaan, atau hubungan di antara manusia dengan menggunakan mentera dan alat-alat yang khusus. Baik, jadinya secara umum takrif kepada sihir ini adalah sesuatu yang melibatkan pengaruh terhadap perasaan, terutamanya perasaan yang paling besar, dan selepas daripada perasaan barulah pengaruh terhadap tindakan-tindakan. Bermula dengan perasaan itulah, mula dengan perasaan rasa apa dia? Rasa cinta yang teramat. Kan orang-orang yang belum berkahwin sebagai contoh. Bila belum berkahwin, ada satu ketika tiba-tiba perasaan dia, kasih sayang, cinta dia tu lain macam dengan bakal orang yang nak dikahwin. Para jemaah rahmati Allah. Makna jadi under control. Bahasa mudah hari ini sebut, nampak dia macam dah kena guna-guna para jemaah sekalian. Itulah dia punya bahasa. Sebab kita boleh beza, kita boleh nampak kalau orang yang normal ni dia ada keadaan perasaan tu bukanlah tak boleh ada. Tapi kalau normal dia macam mana? Tapi kalau dia tak normal dia jadi lain macam. Ini pengaruh daripada sudut perasaan berkaitan dengan cinta. Termasuklah juga dengan perasaan benci. Ini pun jaga juga, sebabnya benci yang teramat dan benci yang melampau para jemaah dirahmati Allah. Kita dalam hidup ni bukanlah nak kata benci sangat, tapi adalah setengah-setengah tu yang macam kita tak berapa suka, tak berapa berkenan. Tapi guru saya ajar, kalau tak suka seorang tu, kalau tak suka dengan apa yang kita tak suka tu, sebaiknya cuba ajar, didik diri kita yang tak suka tu apa dia, kenapa kita jadi tak suka, disebabkan dengan perangai dia para jemaah sekalian. Maka bila kita tak suka dengan perbuatan dia ataupun perangai dia, jangan kita tak suka terus kepada individu orang tersebut. Kalau kita tak suka terus kepada individu ataupun seseorang tersebut, kita akan jadi boleh nak putus silaturahim. Itu yang pertama. Bila benci ataupun tak suka betul dengan orangnya sekali para jemaah sekalian, maka kita akan rasa macam kalau jumpa dia jadi tak boleh para jemaah dirahmati Allah. Apatah lagi yang ketiga, kalaulah yang kita tak suka itu dengan orangnya sekali, hati
kita ni takkan terniat terdetik rasa nak bagi teguran sedikit. Memang tak ada. Sebab apa dia? Sebab jenis tak suka tu bukan pada perangainya saja, tapi termasuk dengan orangnya sekali, dengan individunya sekali, para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu kalau kita ada yang tak kenal, semua belajar untuk kita. Yang tak kenal tu perangai dia je. Dengan orang tu jangan. Sebab dengan orang tu, itulah yang Allah takdirkan daripada perangai dan akhlak dia, para jemaah dirahmati Allah. Jadi hati kita akan terasa paling kurang kena tegur, kalau tak kesian dekat dia, tak ada orang tegur. Jadi gitu para jemaah sekalian. Baik. Ya saya. Tak tanya, macam yalah, nauzubillah lah benda-benda macam ni kan. Kalau kata orang yang buat sihir ni, yang kata macam dia berkenaan pada orang ni, lepas tu dia buat bagi dia suka, sedangkan orang tu tak suka, tapi dia buat bagi suka. Jadi bila dia tak suka tu jadi suka tu, maknanya sihir tu akan berhenti kat situ ke ataupun akan berpanjangan? Maksudnya bila kata contoh kata dia tak nak tapi dia kahwin, dia kata kan kahwin, rupanya dia kahwin tu sebab dah terkena sihir. Jadi sihir tu akan kekal, dah selesai dah tak sihir tu ke ataupun macam mana ke? Macam dia kalau gitu bergantung kepada orang yang buat. Setengah tu dia memang terus dia memang tak berhenti. Dan sebenarnya bila nak berhenti daripada sesuatu, terutamanya sihir ni, dia bukan benda yang mudah sebenarnya. Sebab dia ibarat dia dah mengikat sesuatu perjanjian dengan syaitan, dengan benda-benda yang jahat. Sebab tu kadang kita nampak orang yang dah hidup, dia dah biasa duk amal benda-benda yang syirik, duk buat sihir kat orang tu, buat sihir dekat orang ni. Benda ni dia payah nak lepas. Sebabnya seolah-olah apa yang dia amalkan dalam hidup tu dah dekat dengan dia, para jemaah sekalian, dah menjadi sebati dalam kehidupan dia. Dia nak lepas boleh, tapi kena ada kaedah dia. Betul-betul kena bersihkan diri dia, kena taubat sungguh pada Allah, kena solat sunat taubat banyak-banyak dan sebagainya. Dan daripada sudut nak memutuskan rantaian di antara dia dengan pengamalan sihir tersebut, mesti dia kena clearkan segala-galanya. Dan di situ mungkin akan ada beberapa mudarat-mudarat kesan kepada diri dia. Sebab tu bukan mudah. Janganlah kuat-kuat kalau ada setengah orang dia nak mencuba. Nak cuba macam mana rasa biar kena dekat orang, puas hati sendiri, jangan, para jemaah sekalian. Jadi kalau begitu, soalan tadi tu bergantung kepada orang. Ada setengah dia memang tak nak. Maknanya bila tak nak ni, dia nak terus walaupun dah kahwin, dia nak teruskan dengan perkara tersebut dengan sihir. Sebab apa dia? Biar sampai kahwin, sampai berapa tahun sekalipun, yang suami ni akan jadi dekat saja dengan isteri, dia akan jadi dah terikat dengan isteri, jadi rasa seronok dia lain macam dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang bergantung kepada orang yang buat. Kalau orang buat, kalau dia rasa macam dia dapat tu, tak apalah, kita stop lah, berhentilah, maka dia akan berhenti. Tapi kena ingat macam tadi saya sebut, bila nak berhenti tu, dia bukan satu benda yang mudah, para jemaah sekalian. Sebab tu kadang bahaya orang duk amal sihir ni, tak sempat dia nak putuskan rantaian dia tu, boleh bawa sampai ke mati, sampai nak meninggal dunia. Itu yang paling takut. Waktu nak mati, waktu saat dia nak meninggal dunia. Jadi benda perkara ni lah yang kita kena berhati-hati sangat. Baik, itu di antaranya. Baik, takrif daripada sihir tadi yang disebutkan, rasa cinta, rasa benci yang teramat, termasuklah untuk mendapatkan kebaikan dan musibah. Di samping itu terkesan kepada sakit badan. Ini berkaitan dengan takrif sihir. Yang seterusnya, kita nak lihat sedikit di antara sifat yang ada kepada penyihir. Sifat yang hari ni kita kuliah bab sihir, bukan tu nak buat benda lain. Maka untuk paling kurang sedikit sebanyak kita dapatlah ilmu yang boleh kita gunakan dan berhati-hati dalam kehidupan kita. Baik, sifat yang ada kepada penyihir, iaitu orang yang melakukan sihir. Yang pertama, mana tu Ustaz? itu tak ada dalam kitab ni. Dia kadang-kadang saya ada gunakan kitab rujukan yang lain juga. Dia ada satu lagi, tapi yang ni dia lagi tebal dan dia ada huraian-huraian dia, dan termasuklah dengan nota-nota yang lain. Baik, yang pertama, sifat yang ada kepada penyihir ialah mempersembahkan hidup dan matinya untuk syaitan, serta semua milik, harta dan keturunan untuk syaitan. Ini yang saya sebut tadi. Sebab tu bila dia nak berhenti, dia nak putus payah, ibaratnya dia dah ada satu ikatan, satu perjanjian. Walaupun perjanjian itu kita tak nampak, tapi antara dia saja. Sebab dia berkomunikasi dengan alam yang tak nampak oleh manusia yang lain.
Batu bahasa-bahasa dia, mantra dia kadang pelik-pelik. Kan? Bunyinya bunyi Thailand yang kita pun tak berapa nak faham. Mula je nak mengaburi mata, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu tak nampak dah. Tak tahu dah apa yang dibaca, apa yang disebut, apatah lagi dengan bahan-bahan yang digunakan. Pun kita jadi pelik. Kalau ada lada hitam tu tak apa lagi, boleh percaya lagi. Betul lah, sebab apa? Itu antara bahan-bahan yang memanaskan ataupun boleh digunakan untuk perubatan Islam, untuk rawatan garam. Tapi tengok pula benda-benda yang pelik-pelik. Pulut kuningnya, lepas tu dengan gambar orangnya pula, lepas tu ada pula dengan jarum, dengan apa nama yang dibuat bentuk orang menggunakan kayu tersebut yang ada kepala, tangan kiri kanan dan kaki. Buat gitu. Itu sebenarnya walaupun nampak macam simple, tapi itulah di antara bahan-bahan yang digunakan, terutama nak menyakitkan kepada mangsa. Baik, jadi yang pertama, sifat yang ada pada penyihir ni, dia akan serahkan kehidupan dia kepada syaitan, iaitu tak sekira daripada sudut harta dan keturunan dia. Kan? Sebab tu bahaya, jaga-jaga kadang-kadang bila dia buat, dia mati meninggal dunia, takut selepas daripada tu turun-temurun pula pada keturunan dia, pada anak dia, dia akan beri kesan para jemaah sekalian. Baik, ya je. Ya, dia bila sebut keturunan macam saka tu, ya betul, dia keturunan. Cuma kalau yang saka tu, dia tidaklah, sebab kalau sebut saka pula ni, semua kita ni sebenarnya ada saka masing-masing dalam diri kita sebenarnya. Cuma bagaimana dia bertindak, saka tu bertindak dalam kehidupan kita dalam bentuk yang jahat, merupai perkara yang jahat. Sebab tu kita kena banyakkan amal, sebab dalam diri kita ni semua ada. Tapi kalau begitu nak kata macam saka, lebih kurang. Tetapi yang sihir ni lagi bahaya dan lagi dahsyat. Yang saka ni dia tengok pada kita para jemaah sekalian, jaga amal, elok amalan kita. Jadi insyaAllah, jadi apa, kebersihan kita jaga dan sebagainya. Itu semua perkara-perkara yang memainkan peranan. Baik, yang pertama. Yang kedua, harus bersedia untuk menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu dan pastinya para jemaah sekalian. Sebab apa dia? Bila orang yang buat sihir, sifat yang ada penyihir ni, automatik dia akan derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perbuatan itu pengantaraannya melalui jin dan syaitan. Yang ketiga, harus menjadi keras hatinya daripada perasaan kasih dan sayang kepada mangsa. Di hati kena kental para jemaah sekalian. Kan nak buat sihir ni, hati kena keras, hati kena kuat. Dia tak boleh rasa nampak, kesian terus tak jadi dah. Tak boleh para jemaah sekalian. Dia kalau buat tu hati ni kental, nampak orang tersiksa, yes, itulah kepuasan bagi diri dia. Dia jadi gitu para jemaah sekalian. Ada lagi satu. Ya. Korin tu macam mana? Korin saya tak maklum aja. Saya tak maklum kaitan dengan korin. Saya tak maklum, nak kena cuba tanya-tanya kawan yang betul-betul arif dalam bab tu. Ya. Kita ni memang ada korin. Ya, betul. Secara asasnya gitu. Korin sebenarnya dia bukan syaitan, dia bukan jahat. Dia kalau nak kata macam saka tu macam lebih kepada amal juga. Dia perbuatan seseorang, cuma ya betul. Dia ada benda tu untuk pelindung diri. Tetapi benda tu kalau kita yang berterusan beramal tu pun bahaya juga sebenarnya. Kita terus beramal, maknanya beramal tu untuk pelindung. Yang pelindung itu sebenarnya poin dia mudah gini je. Kita jadikan sesuatu pelindung itu, apa dia yang menjadi pelindung yang kita duk jadikan? Adakah itu melalui dengan ayat Quran, ataupun itu yang kita berpandukan yang ada mengkait dengan pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala? Sifat mudah dia gitu. Kalau kita duk amalkan, jadikan itu sebagai pelindung, tetapi pengantaraannya lain daripada Allah, tidak ada dengan ayat Quran, benda itu yang sepatutnya kena dielakkan. Korin itu betul, semua kita ni pun ada korin. Kan, cuma itu saya tak maklum secara detail. Dia banyak benda-benda ni, makhluk halus ni. Seronoklah semua kita belajar makhluk halus hari ni. Tapi tak maaf, saya bukan belajar khusus betul-betul dalam perubatan Darus
Syifa, dan saya bukanlah arif tentang bab pengajian perubatan Islam dan makhluk halus. Cuma apa yang sebut ni pun hasil daripada rujukan bila bertanya dengan kawan-kawan yang belajar. Selebihnya daripada tu mungkin kita boleh jumpa dengan orang-orang yang sepatutnya dan kita tanya. Baik, itu yang ketiga. Yang seterusnya, tidak takut dan getar ketika datangnya jin ataupun iblis walaupun dalam keadaan yang menakutkan. Ini jenis begini, orang yang duk buat sihir saja dia akan nampak. Orang yang buat sihir dia akan nampak sebab apa? Dia dah ada mentera-mentera yang khusus ataupun bacaan-bacaan yang tertentu. Dan dengan bacaan tersebut dialah yang boleh nampak kadang-kadang ada sesuatu benda-benda yang pelik yang dirasakan itulah yang jadi pengacau kepada si mangsa tersebut. Jadi sebab tu kadang kita ni ada setengahnya, tapi ada setengah para jemaah sekalian, Allah buka penglihatan mata, dia boleh nampak benda-benda gitu. Tak semualah. Kalau contoh dalam kita ramai-ramai ni, mungkin ada beberapa orang, sikit sangat, hanya 1% daripada 99%. Contoh dalam kelompok ni, ya Allah buka penglihatan, dia boleh nampak benda-benda demikian. Tapi setengahnya bila orang yang dibuka penglihatan boleh nampak, bukanlah bermakna dia ahli sihir. Dia tak mengamalkan sihir, tapi Allah buka penglihatan, dia boleh nampak. Para jemaah dirahmati Allah, terutamanya anak-anak yang kecil. Ini kita semua maklum, anak-anak yang kecil, yang baby-baby yang baru lahir, kadang tu yang kena jaga waktu maghrib. Kadang-kadang bila dia duduk menangis tiap-tiap malam tu, mata yang mengarah ke atas dan sebagainya, benda-benda tu semua yang kita kena jaga para jemaah sekalian. Tetapi orang yang duk amalkan sihir yang ada pada penyihir ni, memang dia akan nampak, tetapi nampak itu adalah dari sudut kepercayaan dia para jemaah sekalian. Dari sudut kepercayaan, hasil daripada apa yang dibaca. Masa mudah dia, kalau orang duk buat benda syirik ni, yang duk dalam main benda-benda puja-puja hantu, puja benda-benda yang tak elok ni supaya muncul keluar, dia boleh jadi. Tapi itulah melalui dengan pandangan mata dia, kepercayaan dia, dan dengan apa yang diminta, apa yang dibaca. Nak cuba pergilah dekat Keramat sana, Ampang ni, Kelang, dua bangunan yang berantu tu atas bukit. Pergi duduk situ, puja benda-benda ni. Nanti nampak lagi balik. Para jemaah sekalian. Baik. Ustaz, satu lagi, kalau yang orang berubat kan, kalau kata dia kena sihir, lepas tu dia pergi berubat dengan pengamal perubatan, lepas tu pengamal perubatan kata ni orang ni, itu boleh dipercayai tak? Dia kalau perubatan tu tempat yang kita pergi boleh dipercayai, insya-Allah. Sebab mereka, dia orang ni ada ilmu yang dia belajar. Dan dia boleh tahu, dia nak kata bahasa ni macam bahasa scan lah kalau kita sebut. Dia macam scan, dia tengok. Tapi satu benda, kadang perubatan Islam, apa yang saya dapat makluman daripada kawan-kawan yang belajar perubatan Islam Darul Syifa ni, dia kata tidak ada perubatan yang dilakukan secara jarak jauh, rawatan jarak jauh. Makna jarak jauh ni macam mana para jemaah sekalian? Rawatan secara jarak jauh, dia minta gambar, dan daripada gambar dia tengok saja gambar tu boleh tahu dalamnya ada 5 ekor. Dalamnya ada 5 ekor. Tu gambar. Ni muka dia ada, kepala dia ada ni. Dia tengok gitu. Tak ada rawatan secara jarak jauh. Itu kaedah begitu. Tetapi untuk berubat secara di antara kita dengan pengamal perubatan Islam dalam jarak jauh, dalam arti kata sama-sama lakukan, itu boleh para jemaah sekalian. Contoh, kita nak berubat, tapi dia ni memang kita tahu dia boleh belajar perubatan Islam dan dia boleh berubat orang, tapi dia duduk jauh para jemaah sekalian. Memang itulah, dengar orang duk kata bagus jumpa dekat dia, tapi dia duduk jauh. Takkan kita ni pula semata-mata nak pergi sampai jauh itu. Tapi boleh juga guna dengan cara kaedah, bukalah call video, dan dalam masa yang sama dia bagi tahu cara-cara macam ni, kita buat. Dalam masa yang sama dia pun buat. Itu berubat jarak jauh, cara yang sama-sama kita amal, tapi bukan dalam kaedah kita serahkan segala-galanya. Lepas tu dia tengok, dia ada ni, dia ada ni. Dia tak boleh gitu para jemaah sekalian. Itu kaitan dengan perubatan Islam. Tapi kalau kita jumpa tempat yang betul-betul dipercayai, dia bagi tahu, ni dalam ni memang betul, rupanya memang ada gangguan, memang ada makhluk halus, memang ada yang duduk dekat dalam badan, so kena berubat. Tempat poin dia ialah tempat mana yang kita pergi. Tengok tempat tu okey, alhamdulillah. Tapi kalaulah tempat yang kita pergi tu pun para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ni banyak yang jenis belajar tak habis. Bila belajar tak habis sebab tu gurunya meninggal dunia.
Lepas tu dia pun cabut lagi keluar. Ijazahnya tak dapat, dia punya kelulusan betul-betul dan diakui secara sepenuh masa perubatan Islam punya belajar pun tak dapat. Dia separuh jalan saja keluar, buka sendiri punya. Itu kena jaga-jaga para jemaah sekalian. Kalau nak kesan yang tu payah juga. Itu memang susah. Kalau kita nak tahu betul ke dia ni sebabnya, mungkin dia kata, ya saya dulu belajar dengan perubatan Islam Darussyifa dengan arwah Tok Guru Harundin. Tapi kita tak tahu sebenarnya dari sebenarnya. Kadang-kadang belajar separuh jalan, lepas tu keluar, lepas tu duk buat benda-benda gini para jemaah sekalian, takut tak tepat dengan kaedah dan caranya. Itu yang banyak hari ni berlaku. Tengok betul lah dia belajar dengan Tok Guru, tapi bila tahu-tahu kisah, kenapa tiba-tiba dia boleh jadi duk buat benda-benda yang pelik? Rupa-rupanya bila selidik tengok dia tak belajar habis dengan Tok Guru. Ilmu tu tak betul-betul dapat solid para jemaah sekalian. Baik, maka para jemaah dirahmati Allah, itulah kena berhati-hati juga nak pergi perubatan Islam. Baik, yang seterusnya, tidak ada perasaan penyesalan apabila ia melakukan khianat dan tidak dibantu oleh iblis dalam kerja terkutuknya, dan seharusnya ia sentiasa merintih kepada iblis dalam setiap pekerjaannya. Makna ini adalah sikap ataupun sifat kepada penyihir. Antaranya, tak ada perasaan menyesal apabila melakukan khianat dan tidak dibantu oleh iblis dalam kerja terkutuknya, dan seharusnya kena merintih kepada iblis dalam setiap kerjanya. Sebab tu orang buat sihir, awal-awal sekali dia ada pemujaan-pemujaan yang perlu dilakukan dulu para jemaah sekalian. Dia tidak akan terus jadi, dia kena puja dulu. Puja itulah yang dikatakan suatu bentuk ataupun rintihan, ataupun orang kata nak memanggil biar disampai, wallahualam, tak tahu sampai tahap mana, tak tahu berapa kadar lamanya, sebab saya tak buat benda sihir. Kan itu poin dia. Sebab tak tahu berapa lama. Dia tanya, Ustaz, berapa lama orang buat sihir ni? Dia nak kena puja dulu. Kalau ibaratnya kita lepas solat ni, istighfar lah. Istighfar, berapa lama kita nak istighfar, berapa banyak kali kita nak istighfar, dan berapa banyakkah istighfar yang afdal untuk kita amalkan. Itu tak apa lagi. Kalau duk tanya, Ustaz, berapa banyak lamakah kita nak kena, orang yang buat sihir tu dia nak kena puja biar benda tu sampai, wallahualam, tak tahu. Kena tanya, kalau ada orang buat tukang sihir kita kenal dia, orang tanya para jemaah sekalian. Tapi jarang orang gini dia akan bagi tahu. Dia takkan bagi tahu dan takkan cerita. Hatta kita sendiri pun tak tahu siapakah dia sebenarnya. Rupa-rupanya dia tu ahli sihir, orang yang amalkan sihir. Benda zaman hari, sebab bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kita tahu dalam kawasan kampung pedalaman ada pula rumah-rumah tu, pergi kawasan kampung tahu itulah rumah dia, itulah tempat dia. Zaman sekarang tak. Zaman sekarang tukang sihir jadi moden, kan, tok bomo pun jadi moden. Tak macam dulu dah, sampai nak kenal pun payah, duk kat mana pun payah nak tahu para jemaah sekalian. Baik, itu yang seterusnya. Dan yang berikutnya, harus ada keyakinan dengan mantap kepada kekuatan syaitan, dan harus baginya untuk memusuhi agama Islam. Semestinya, sebab apa? Dia kena ada keyakinan yang mantap ataupun keyakinan yang kuat kepada syaitan. Dia ibarat dia mudah je gini, orang yang duk buat amal dengan sihir, bila dia duk amal dengan sihir, penyihir itu dia meletakkan segala-galanya, sepenuh jiwanya kepada jin dan syaitan ni para jemaah sekalian. Ibarat contoh dalam kehidupan kita, nak jadi orang yang betul-betul beriman pada Allah, bukan setakat Islam saja. Bila Islam kita nak menuju kepada iman, tambah pula nak pergi menuju pada takwa pada Allah. Makin kita nak dekat dengan Allah, makin kuat kita kena keyakinan kita, kena jaga amal kita. Itu mudah kita nak faham kepada diri sifat orang yang penyihir tersebut. Cuma bezanya dia dengan syaitan. Dia kena yakinkan diri dia itu sebab yang memang clear terus, memang berdosa besar syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya, seboleh mungkin memencilkan diri daripada orang ramai, kecuali apabila menjadi satu tuntutan dalam ilmu sihirnya dengan tujuan mendatangkan mudarat kepada manusia. Ini sifat dia. Semana mungkin pun dia akan cuba biar bagi orang tak tahu. Itu macam saya sebut tadi. Lagi-lagi zaman hari ini, zaman yang moden, zaman yang canggih, memang payah kita nak tahu seseorang tu dia penyihir ataupun tidak.
Apatah lagi kita tak boleh nampak dia pelik je kita duk kata tuduh dekat dia ni duk buat sihir ni. Kan tak boleh. Para jemaah sekalian, tak tahu kadang-kadang mungkin dia perangai ataupun dia tu jenis macam tu. Benda tu yang payah. Jadi keadaan begini, dan dia pun takkan cerita. Orang duk buat sihir ni dia tahu benda tu salah sebenarnya, tapi Allah Allah mungkin kepercayaan dia, kebergantungan dia, dia ada cara yang ekspres, cara yang pantas, maka dia jadilah penyihir yang istiqomah dengan amal-amalannya. Kan? Jadi dia duk gantung dengan sihir tersebut. Baik, itu berkaitan sifat yang ada kepada penyihir. Seronok banyak juga cerita buat sihir mana ni masukkan. Dia punya ciri sifat, belum kita masuk jenis sihir lagi. Baik, cara penyihir menimbulkan kesan kepada badan. Ni dia punya kaedah yang boleh menimbulkan kesakitan, terutamanya kepada mangsa. Terjadinya hubungan bahan-bahan ini dengan orang yang disihir, antaranya dengan cara yang bagaimana? Yang pertama iaitu dengan melalui makanan ataupun minuman. Orang yang akan disihir harus memakan atau meminumnya agar pengaruh sihir itu masuk ke dalam badan. Langkah pertama biasanya tukang sihir ni dia akan bagi kepada orang yang nak buat sihir, nak cari mangsanya, benda ni mungkin letak dekat dalam makan ataupun minumannya. Itu benda asas biasa para jemaah sekalian. Dan tujuan apa bila letak dekat makanan dan minuman akan masuk ke dalam badan para jemaah dirahmati Allah. Kalau ada jenis tengah yang tidak masuk melalui badan, hanya sekadar luaran, iaitu melalui kesakitan, ada menggunakan dengan alat-alat ataupun bahan-bahan yang tertentu. Tetapi kalau untuk yang paling orang kata mantap dah para jemaah sekalian, yang paling betul-betul ni semua melalui ini dia, makanan atau minuman. Sebab apa? Bila dah masuk melalui makanan ataupun minuman, dia dah berada dekat dalam diri. Bila ada dekat dalam diri tu, yang nak keluarkan benda-benda gini para jemaah sekalian, kadang payah, kadang kena ambil masa. Dan kadang pula bila berubat jangan terpedaya. Ada setengah tu biar siap boleh baca ayat Quran lagi. Nampak macam okey dah, rupa-rupanya belum lagi para jemaah sekalian. Bila duk berubat, baca ayat kursi. Dia pun ikutlah baca ayat kursi, Allah la ilaha illa huwal hayy. Lepas tu gelak. Belum lagi lah tu para jemaah sekalian. Kan ada. Kan hari ni orang kena berubat, orang kena sihir pun ada gitu para jemaah rahmati Allah. Jadi sebab tu kadang orang yang belajar perubatan Islam ni, dia tahu supaya tidak terpedaya. Nampak boleh baca tu okey kira dah. Rupa-rupanya sebenarnya itu sebagai satu samaran juga yang sebenarnya dia ada lagi dekat dalam badan. Itu melalui makan dan minum. Yang kedua, sebab tu jaga kadang-kadang, terutama ni benda ni kalau makan dekat kedai. Makan dekat kedai. Tahu Ustaz? Ya? Kita boleh tahu ke kalau kita nak makan ni Makan dekat kedai kita tak boleh tahu. Tetapi ada setengah orang, itu pada amal masing-masing. Kadang setengahnya dia ada insting ataupun dera rasa yang menjadikan rasa macam dia macam tak kena je. Sebab tu benda ni paling asas dia, guru saya ajar keluar pergi mana-mana, terutamanya bila nak keluar pergi makan dekat kedai makan luar. Keluar dari kereta nak kedai makan tu, tengok makan, bacalah amal bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita minta perlindungan pada Allah daripada sebarang kemudaratan. Dan ada ketikanya bila kita baca, tiba rasa tak sedap hati, jangan pergi, carilah kedai lain. Kan? Dan utamanya mamak para jemaah sekalian. Kan? Mamak ini betul nampak Islam. Dan mamak kat sini alhamdulillah. Ni apa nama ni? Mamak yang kat tepi ni sepadan nilai ni. Mamak dekat Taqwa Arsyad sana para jemaah sekalian. Maksudnya okey, tapi ada setengah-setengah tu bila nampak kedai dia pun dia mencurigakan para jemaah sekalian. Belum baca lagi. Rasa mencurigakan. Tak payah cari kedai lain. Kan? Jadi itu di antara mungkin amal yang boleh kita lakukan. Kalau nak bagi betul-betul spesifik tu kadang payah juga kita nak tahu. Terutamanya makanan yang dimasak. Belum cerita lagi dalam bab kebersihan. Sebab tu bila sebut ini saya teringat ada pesan daripada kenalan rapat almarhum arwah Tuan Guru Pak Sumit. Kan yang itu viral tu, pemergian dia yang orang kata dia ni sebagai waliullah. Dan bila gitu pun sebenarnya orang tanya juga, apa pandangan ustaz dengan arwah ni? Pandangan saya pertama sekali, kita tengok makna orang tanya pandangan ni sebab orang tengok ya ramai orang sanjung
dengan kelebihan-kelebihan yang dia ada. Jadi mudah je saya kata dengan orang yang bila tanya macam tu, pertama sekali tengok pengiktirafan daripada orang-orang sekeliling, dan adakah juga pengiktirafan daripada orang-orang yang alim, tok-tok guru. Jadi bila sebut gini je, jelas dan nyata para jemaah sekalian, orang keliling mengiktiraf, bukan dia sendiri yang iktiraf diri dia sendiri. Tapi zaman hari ini setengah jadi terbalik. Ada setengah dia sendiri iktiraf diri dia. Aku ni tok guru sekian-sekian. Aku ni adalah keturunan Nabi. Contohlah para jemaah sekalian. Benda tu pun wallahualam tak dapat tahu kesahihan sebenarnya. Just sekadar orang kata dengar-dengar lalu gitu sajalah para jemaah sekalian. Kan keturunan Nabi dan sebagainya. Baik. Jadi orang keliling pun iktiraf. Bahkan bukan sekadar tok-tok guru, alim ulama pun iktiraf dengan ilmu dia. Nampak bila dia meninggal dunia, ramai tok-tok guru yang datang. Tok guru yang kadang kita tak pernah dengar nama dia, tapi dia tu sebenarnya tok guru yang duduk di pondok, belajar kitab pondok, mengajar kitab-kitab pondok para jemaah sekalian. Apatah lagi di sebelah Kedah, Kelantan, termasuklah dengan Habib Ali sendiri pun datang untuk berziarah masa hari pemergian dia para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi dia pesan apa dia? Dia ni orang hebat para jemaah sekalian. Dia orang hebat, dia ada ilmu berbentuk laduni. Ilmu laduni apa dia? Ilmu yang boleh tahu, boleh jaga dengan hati dia para jemaah dirahmati Allah sekalian. Makna ibaratnya, kita datang, hati tujuan kita ni, apa tujuan kita baik ataupun jahat, dia boleh dapat tahu para jemaah sekalian. Benda ni bukan sihir. Kalau tanya macam mana boleh jadi gitu, tengoklah bagaimana hidup amal yang dilakukan. Tengok apa pula amalan dibuat, macam mana rutin kehidupan dia para jemaah sekalian. Dan benda yang banyak sangat dia jaga. Kan dia puasa setiap hari para jemaah dirahmati Allah. Kita Isnin Khamis pun muncul para jemaah sekalian. Kan tu pun kadang terlepas. Oh, Isnin Khamis tak jadi lah pula. Dia setiap hari puasa para jemaah sekalian, melainkan hari-hari yang diharamkan. Sebagainya contoh 1 Syawal pada hari raya. Kalau tak, setiap hari dia puasa. Dan lagi dia pesan apa dia? Orang rapat dia pesan bagi tahu apa dia? Antara amal yang perlu jaga, pertama sekali, elakkan makan di kedai luar para jemaah sekalian. Ini benda yang cukup dia jaga. Sebab apa? Dia sangat mementingkan tentang kebersihan. Bila tengok gitu, tanya diri saya, tengok diri kita, Allah, 41 kalah lah. Kan? Kaki makan luar. Kan? Tak sah tak makan luar para jemaah sekalian. Kan? Makan luar. Dia cukup jaga benda tu. Sebab makan luar ni bukanlah kita nak tuduh kata kedai yang makan tu tak elok ke, jahat dan sebagainya. Tapi sebaiknya elakkan makan luar, kerana makanan-makanan yang di luar ni benda yang kita tak tahu. Dia sangat teliti daripada awal. Okey, bayangkan kalau kamu makan dekat luar, nasi yang kamu makan, okey nasi tu okeylah. Benda yang kritikal sikit, ayam yang kamu makan. Ayam yang kamu makan tersebut, bagaimana cara dibersihkan ayam tersebut? Bayangkan kedai makan nak kena masak dengan kuantiti jumlah yang banyak. Adakah diperhalusi kaedah pembersihan ayam tu sebagaimana kita bersihkan ayam untuk masak sendiri di rumah? Dan ketika mana pembersihan ayam sebelum daripada mana pula supply dapatnya ayam tersebut? Adakah daripada takat macam kedai Aceh yang kita akui ni, okeylah lagi para jemaah sekalian, ataupun diimport daripada mana-mana syarikat-syarikat supermarket yang memang kita pun confused, kita pun tak tahu para jemaah sekalian. Itu baru sebab ayam, belum kira sayur-sayur lagi, apa semua. Jadi sebab tu lama sekali dia kata elakkan makan kedai. Ini semua sebab tu dia hebat, dia boleh jaga benda ni. Dia tahu. Ya, nombor satu dah fail para jemaah sekalian. Allah. Yang kedua, dia kata amalkan sentiasa selepas daripada berwudu untuk solat sunat wudu. Ini yang dia doa amal. Lepas solat wudu, lepas daripada berwudu saja, terus buat dengan solat sunat wudu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi banyak lagi lah antara dia. Kalau nak cerita yang dia amalkan tu boleh cari, termasuklah dengan ada orang-orang yang rapat dengan dia. Maka orang-orang macam ni kadang dia hebat, dia orang tak tahu sangat, tapi bila pemergian dia saja terus habis satu dunia, satu negara semua tahu para jemaah sekalian. Pada kita ada setengah tu tak pernah dengar sangat pun nama ni. Tapi bila dah meninggal baru cari, siapa ni yang nama Pak Sumet gini para jemaah sekalian. Jadi gitu. Jadi nak sebutnya para jemaah dirahmati Allah tu, kalau boleh hilang. Tapi benda ni pun kita pun 50-50 juga para jemaah sekalian. Kadang duk bandun juga. Kena pula orang tu ajak, "Ustaz, jom makan dulu." Tak berat bukan berat nak pergi. Berat rasa tak ada nak pergi para jemaah sekalian. Dia
mesti jadi nak kena pergi. Gitu. Baik. Itu melalui makanan. Yang kedua, cara penyihir menimbulkan kesannya iaitu melalui perantaraan tanah yang ditabur di jalan yang akan dilalui oleh orang yang akan disihir. Jika orang tersebut melangkahinya, maka ia terkena kepada sihir tersebut. Ini pun payah kita nak kesan para jemaah sekalian. Ya, kita jalan macam biasa, tak fikir apa. Bawa pasir, jalan tempat tanah macam biasa. Tak adalah kita nak scan pula. Tanah aku lalu ni elok tak elok. Ni tanah ni scan pula, ada sihir ke tak payah, tak ada para jemaah sekalian. Kalau kita jenuh lalu tempat tanah je, kena duduk dulu, kena baca Yasin, kena baca apa, payah para jemaah sekalian. Jadi benda ni secara general dia payah memang kita nak tahu. Tapi orang yang dia buat sihir, dia akan boleh melalui dengan perantaraan, iaitu perantaraan tanah yang ditabur di atas jalan. Kadang-kadang itu kalau atas jalan yang memang bertanah, yang lagi susah kita nak kenal pasti. Tapi benda yang paling mudah kadang kita boleh kenal pasti kawasan rumah. Rumah kita tak ada tanah, rumah simen, rumah batu saja para jemaah sekalian. Tiba-tiba bangun-bangun pagi esok tengok keliling rumah ada tanah pula para jemaah sekalian. Itu kalau ada minta maaf. Jangan pula sangka buruk tu kawan. Ini jiran sebelah ni. Tak para jemaah sekalian. Pertama sekali para jemaah dalam sapu dulu, buat macam biasa. Sebab tu saya pernah sebut sebelum daripada ni, benda ni pun bahaya juga kalau orang kata terlalu allergic, dia akan mudah nampak benda ni, orang tu punya buat. Dia akan mudah, ni kena sihir, benda ni kena makhluk halus ni, benda ni sikit kena makhluk halus ni. Bila terlampau allergic pun payah juga. Macam saya sebut sebelum daripada ni, sebab tu Ustaz Kazim Ilyas kalau ikutkan awal lagi, kalau dia nak kata orang sihir dia boleh je para jemaah sekalian. Tapi awal dia nampak apa yang dia usahakan, dia tak fikir gitu dulu. Dia fikir macam biasa, pergi rawatan klinik secara profesional, pergi jumpa doktor, pergi hospital. Akhirnya dah cuba macam-macam cara itu dan sebagainya, baru dah pergi pada perubatan Islam. Sebab bila pergi perubatan Islam ni, orang akan nampak, nak cek untuk ada gangguan orang ataupun tidak para jemaah sekalian. Tapi dia tak letak itu yang awal sekali. Sebab apa? Tak nak sikap kita ni bila tahu benda-benda gini terus mudah untuk bersangka buruk dan fikirkan itulah dia dah kena sihir. Macam tadi keliling rumah ada tanah, balik-balik tengok ada tanah, rumah saya ni ada orang kena sihir. Jangan dulu, relax dulu. Maka tengok dulu para jemaah sekalian, sapu, buat macam biasa para jemaah dirahmati Allah. Baik, itu kaedah yang kedua. Dan kaedah yang ketiga, penyihir itu menimbulkan kesan kepada badan, iaitu dengan melalui anggota yang ada pada tubuh badan. Sebagai contohnya ialah melalui rambut, melalui kuku, baju yang ada peluh orang yang akan disihir. Dan ini juga termasuk dengan bahan yang boleh ditampal dan ditanam dan ditusuk, dibalikkan patung, ditanam atau dimasukkan ke dalam sungai ataupun laut. Jin hamba kepada tukang sihir mengenali orang yang akan disihir dengan bau peluhnya. Ini memang jahat para jemaah sekalian. Ini cara jahat, iaitu ataupun tambahan, kita boleh tambahan satu lagi zaman hari ini, cara jahat teknik halus yang kita pun tak sedar, dengan melalui gambar para jemaah dirahmati Allah. Gambar cukup dengan gambar saja. Kalaulah kata nak kena ada baju yang ada peluh kepada si mangsa, dia mesti benda gitu. Kalau nak jadikan seorang tu sebagai mangsa sihir, antara kaedah yang ketiga ni, dia mesti ada sesuatu yang berkait dengan mangsa tersebut. Contohnya melalui dengan rambut, selai dua helai pun jadi dah para jemaah sekalian. Sebab tu kadang-kadang bila mandi apa semua, benda-benda yang kita waktu mandi ni bersihkan betul-betul, jangan dibuang merata-rata para jemaah dirahmati Allah. Dan dibuang merata-rata. Benda ni macam tadi, bukan kita nak sangka buruk, tapi lebih kita berjaga-jaga para jemaah dirahmati Allah. Buanglah tempat yang sepatutnya. Ataupun kalau betul nak masukkan dalam tong sampah, tiba-tiba rambut banyak sangat nak masukkan dalam tong sampah, masukkan clear bagi betul. Letak betul-betul biar masuk dalam plastik sampah tu betul-betul baik-baik para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dia kena ada benda-benda gitu yang berkaitan dengan tubuh badan yang ada pada anggota mangsa yang berkait. Contoh rambut berkait dengan tubuh badan. Contoh kuku yang berkait dengan tubuh badan. Contoh lagi para jemaah dirahmati Allah sekalian, baju yang ada peluh. Baju saja tapi kena ada peluh yang berkait dengan anggota tubuh badan kepada si mangsa tersebut.
Benda-benda yang begitu dia akan boleh buat untuk menghubungkan dengan jin dan juga syaitan. Dia ada penghubungan di situ para jemaah sekalian, walaupun tidaklah orang tu datang secara berdepan, tapi dia ada sesuatu. Dan zaman hari ini gambar ni walaupun dia tidak ada berkait, dia bukan benda yang melekat macam rambut, kuku, baju ada peluh yang melekat, tetapi gambar ni pun orang boleh digunakan sebabnya dia nampak secara fizikal, nampak secara realiti, nampak itulah betul-betul muka dia para jemaah sekalian. Sebab tu bila sebut gambar ni, jaga-jaga kita punya media sosial. Itu je para jemaah sekalian. Media sosial kita, sebab kadang kita tak tahu, benda ni bukan nak takut-takutkan dan untuk sangka buruk, tetapi lebih kepada berjaga-jaga para jemaah dirahmati Allah. Kadang share dekat Facebook, betul lah ada setengah niat kita nak kongsikan kebahagiaan keluarga kita ni dengan tujuan dakwah, tapi berhati-hati, jaga-jaga jangan sampai kepada tahap yang melampau. Melampau ni apa dia? Melampau sangat. Setiap hari bila ni tunjuk, udah pergi sana, bantu pergi sini, alangkah indahnya hidup di atas dunia ini bersama dengan ahli keluarga yang tercinta. Kan? Tengok pula orang kita tak ada orang tiba-tiba yang mendengki, tengok dan sebagainya para jemaah sekalian. Jadi perkara-perkara ni yang kita kena berhati-hati. Baik, itu yang ketiga. Dan terakhirnya yang keempat, dia akan menimbulkan kesan dengan cara yang bagaimana, iaitu melalui angin yang diseru dan dipanggil nama orang yang akan disihir. Melalui dengan angin. Angin ini pun diantara salah satu kaedah, dan angin itu yang diseru kepada nama seseorang yang akan disihir tersebut. Tiba-tiba duduk dekat rumah, terasa angin lalu. Angin lalu semua, dia panggil nama ni, dia bukan macam secara jelas para jemaah sekalian. Bukan secara jelas macam kita dok panggil dengan kawan-kawan kita ni kira jelas. Walaupun perlahan dia masih kira jelas. Tetapi bila ditambah dengan tiupan angin yang lalu, dengan deruan ada seruan panggilan nama tu, dia macam sama-sama para jemaah dirahmati Allah. Jadi ada ketikanya dia boleh melalui dengan kaedah secara angin ni para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dia datang secara tiba-tiba. Baik, itu cara penyihir untuk menimbulkan kesan kepada badan. Baik, ada tajuk berikutnya nak masuk ni panjang, tak apalah kita ambil dalam 1-2 lah kot. Sebab yang ini jenis-jenis sihir para jemaah sekalian. Yang berikutnya ni iaitu berkaitan dengan jenis-jenis sihir. Jenis sihir ni pun banyak, dia ada 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan dia ada 10. Ada 10 jenis-jenis sihir. Kalau kita nak cerita salah satu, tapi tak apa, masa ada ni kita cuba ambil dalam 1-2, nanti kita sambung. Sebab banyak cerita pasal sihir ni, banyak seronok-seronok untuk ilmu kita lah. Kan nak dengar, kita hari ni kan suka belajar benda-benda mistik lah, benda-benda tak nampak kita nak suka belajar. Kalau ada cerita-cerita tu, yang itu yang duk seronok dengar. Kan balik tiba-tiba orang seru panggil nama, ramai jadi kelompok. Siapa kan panggil nama, macam mana bunyi dia tu, dekat mana jumpa, kat mana dengar, kan pada tak apa. Ini untuk kita sekadar mana yang kita sempat, kita ambil dalam 1-2 para jemaah sekalian. Baik, jenis-jenis sihir. Yang pertama namanya adalah sihir pemisah, iaitu sihir penceraian. Berubah keadaan daripada cinta yang menjadi benci, dan semakin banyak keraguan yang timbul di antara pasangan suami isteri dan saling bertengkar, walaupun perkara-perkara yang remeh-temeh dan sukar untuk memaafkan, dan berubah bentuk isteri di mata suami dan sebaliknya suami kepada isteri. Lalu orang yang disihir membenci semua perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain, dan orang yang terkena sihir benci tempat yang diduduki oleh pihak lain. Di luar rumah ia akan merasa tenang, dan apabila pulang ke rumah merasa bosan. Bahan yang digunakan seperti tahi besi yang ditabur di atas jalan yang dilalui oleh mangsa atau ditanam di mana-mana kawasan rumah. Ini sihir penceraian, ataupun Arab dia sebut sihir tafriq para jemaah sekalian. Sihir penceraian ini terutamanya khususlah kepada bila sebut penceraian golongan suami isteri para jemaah dirahmati Allah. Dan bagaimana ia berlaku?
dia akan bermula bermain dengan mempengaruhi perasaan. Ingat balik yang kita sebut dari awal, ta'rif kepada sihir ini, dia akan mempengaruhi kepada perasaan. Itu yang utama. Dia akan mula, salah satu pasangan akan rasa benci, akan rasa cepat marah dengan benda yang remeh-temeh. Mula rasa keluar rumah itu lebih tenang daripada duduk rumah itu menjadi rasa bosan para jemaah sekalian. Tapi kalaulah dia tabiat dah 20 tahun memang keluar duk lepak dan mamak para jemaah sekalian, janganlah itu sangka abang kena sihir. Jangan begitu marah tiba-tiba para jemaah sekalian. Kalau orang yang buat macam ni, kalau kata contohlah dia kan dia nak merosakkan, nak bagi pasangan suami isteri itu bercerai, dengan harapannya bila bercerai tu dia nak ke orang yang dia tak tentu juga. Kadang setengahnya sebab dendam, ada setengah dia buat sihir tafriq pemisah ni, dia macam-macam sebab. Boleh jadi dia lakukan sihir pemisah, mungkin dulu dia ni ex dengan dia tu, contoh para jemaah, mungkin kan nampak pula share dekat Facebook bahagia lain macam, dulu dengan aku tak nak, kan contoh para jemaah sekalian. Kan tengok bahagia lain macam, lagi rasa tak puas hati, dia simpan perasaan untuk buat benda ni. Boleh jadi disebabkan begitu. Dan boleh jadi juga para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan kisah pasal dia nak dengan orang tu ataupun nak dengan wanita dan sebagainya, tapi disebabkan dengan dia tak suka ataupun dia rasa dendam dengan kelebihan orang lain. Zaman hari ini banyak berlaku orang rasa tak senang duduk dengan kelebihan orang. Itu masalah kita, terutamanya orang Melayu beragama Islam. Dia rasa tak syok, dia tengok orang lain lebih sikit, mula dalam hati ni timbul macam-macam. Dia nampak orang lain naik jawatan, naik pangkat sikit dalam kerja terutamanya, naik pangkat tu, naik pangkat ni, yang aku ni dah lama tak naik pangkat ni. Dia mula jadi rasa lain macam. Mulalah sangka bos pilih bulu, asyik dia je dapat APC, aku tak pernah dapat pun APC, anugerah perkhidmatan cemerlang. Lama dah aku berkhidmat tapi asyik dia saja. Tapi why not kalau prestasi dia bagus? Itu sebenarnya kiraan sebenar nak dapatkan anugerah. Walaupun dia bagus potensi, tak kiralah setiap tahun sekalipun, tapi performa dia yang membuktikan, tak apa, tak jadi masalah. Lalu timbul benda gini, nampak tak senang hati. Itu boleh jadi punca-punca tersebut bila nampak kelebihan, pergi bercuti nampak hebat, nampak indah, mula jadi rasa tak senang. Itulah kadang masalah penyakit hati dalam masyarakat kita ni para jemaah sekalian. Itu boleh jadi penyebab kepada sihir pemisah. Dan bagi dia, bila dah berpisah, ada setengahnya betul dia akan buat juga dari sudut sihir penunduk. Itu yang kedua nanti kena sebut. Sihir penunduk iaitu sihir percintaan. Bagi dia, ini jenis kalau kisah yang dia XXX ni para jemaah sekalian. Dulu bekas tu bekas ni, bekas tu bekasnya sebagainya. Dia akan buat sihir penceraian, dia bercerai dengan isteri, akhirnya dia akan buat juga sihir penunduk, yang mana lelaki tadi tu akan tiba-tiba jadi rasa tertarik hati kepada dia dan nak berkahwin dengan dia pula para jemaah sekalian. Ini berdasarkan kepada tujuan seseorang, berbalik kepada niat. Orang cakap niat juga tu para jemaah sekalian. Nak sebutnya gitulah tujuannya. Ya betul. Dia tengok pada tujuan dia juga. Tujuan dia nak buat ni sebab aku nak kahwin dengan dia, tapi guna cara yang slow ni, nampak cara yang elok ni tak boleh jalan juga. Guna dengan cara yang halus. Benda ni para jemaah sekalian, tengok dalam TV lakonan banyak dah berlaku para jemaah sekalian. Dan itu ya, kekal tak kalau macam tu? Kalau macam tu, tengok dia boleh jadi kekal. Dia boleh jadi kekal selagi mana orang yang tujuan nak buat benda tu nak biarkan. Dia nak biarkan saja, tak apa, biarkan. Akhirnya contoh, sihir pemisah tadi dah buat, dan lepas daripada tu dia nak jumpa untuk buat sihir penunduk, sihir pencintaan para jemaah sekalian. Dan sihir yang pemisah dia takkan ada dah. Dia akan buat sihir percintaan untuk apa dia? Nak biar dia ni dapat sama supaya dia tak boleh berpisah dengan aku. Dia akan buat gitu para jemaah dirahmati Allah. Apapun itu, tengoklah kepada atas tujuan seseorang tersebut. Dia nak buat sampai tahap mana para jemaah sekalian. Tapi bahaya, kadang kesian kepada bangsa. Ada setengah tu yang kata orang buat ni dia kena hati kental, dia tak boleh ada hati lembut. Tengok kesian, tak jadi, tarik balik, tak boleh para jemaah sekalian. Setengah tu kadang dia buat sampai mati, tersiksa kawan tu para jemaah sekalian, sampai meninggal dunia, sampai macam pergi cek doktor sana sini, kata tak ada apa masalah, akhirnya menderita sampai dia meninggal dunia para jemaah dirahmati Allah sekalian. Itu boleh sampai pada tahap itu. Dan bagi setengah orang yang melakukan sihir kepada mangsa tersebut, bagi dia itulah satu kepuasan.
Dia dah berjaya menceraikan, cerai-berai rumah tangga orang. Yes, aku puas dapat ceraikan rumah tangga dia. Dia buat pula sihir percintaan. Yes, akhirnya dia jadi tunduk pada aku. Dia tiba-tiba datang nak dekat aku. Itulah satu kepuasan pada diri dia. Ni bahaya sihir. Sihir pemisah. Baik. Dan seterusnya kita ambil yang kedua lah. Terakhir. Kodok sikit 10 minit. Okey, baik. Yang kedua iaitu sihir percintaan ataupun sihir penunduk. Yang dikatakan sihir percintaan ataupun penunduk iaitu puncak cinta dan keadaan nafsu yang berlebihan, hasrat yang kuat untuk selalu bersama, dan tidak ada kesabaran untuk berhubungan, kerinduan yang sangat dan selalu ingin bertemu, ketaatan yang buta terhadap pasangan. Ni dia boleh jadi kepada orang yang belum berkahwin dan juga termasuk dengan orang-orang yang dah berkahwin, para jemaah sekalian. Itu kadang-kadang kalau orang yang berkahwin dah kahwin ni, sihir percintaan kadang-kadang daripada sudut ketaatan yang buta terhadap pasangan, dia jadi sampai tahap yang melampau. Contoh, dia bukan tak boleh, tapi kita akan tahu ada perbezaan. Kalau orang yang tak terkena sihir, bila nampak pasangan tu salah satunya terkena dengan perbuatan sihir, dia akan nampak sampai jadi prestasi kerja menurun, disebabkan dengan pasangan, para jemaah sekalian. Itu nak kata bila gitu bukanlah masalah itu, tetapi mungkin ada sesuatu yang dah terkena sebab sampai kepada tahap-tahap yang melampau, menjejaskan prestasi kerja, sampai tak nak jadi bergaul dengan orang lagi dah, apa-apa duduk kat rumah saja, para jemaah sekalian. Kan yang tak buat benda-benda yang pelik. Dan contoh kalau kita dengar yang nasi kangkang tu semua tu, itu antara para jemaah sekalian. Sebab tu benda tu dia melalui makanan, para jemaah sekalian. Dia melalui makanan. Pertama apa sekalipun nak pasakkan, nak masukkan betul-betul jadi mantap, dia melalui makanan. Itu bila dimakan, masuk dalam anggota tubuh badan, habis, para jemaah dirahmati Allah. Jadi benda-benda ni semua, cara kaedah nak mencegah dia, terberhenti setakat dua ni dulu. Nak kaedah dia, para jemaah sekalian, mudahnya hidup kita ni amalkanlah apa-apa amalan yang boleh kita amal. Amal bacaan maksurat, amal bacaan ayatul kursi. Sebab orang-orang yang beramal apa-apa saja amalan dalam kehidupan dia ataupun zikir-zikir saja, insya-Allah Allah akan pelihara. Setiap amal, setiap zikir ada dia punya kelebihan-kelebihan. Yakin dan percaya. Tanya sahabat, kalau Ustaz nak amal ni, nak zikir apa ni Ustaz? Nak baca ni, nak baca apa? Bacalah apa yang boleh kita amal, yang kita tahu. Terutamanya kalau tahu amalan ni ada kelebihan khusus dia yang tersendiri. Tapi kalau tidak pun rasa tak mampu, ikutlah amallah ayat kursi saja, bacaan pagi petang maksurat, bacaan manzil dan sebagainya. Jadi para jemaah dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung pertemuan yang akan datang untuk jenis sihir yang berikutnya. Ada 7 lagi jenis sihir kita nak bincang. Benda-benda tak apa untuk pembelajaran kita, untuk pengetahuan kita, para jemaah sekalian. Cuma satu benda yang macam saya sebutkan tadi, bila kita dah tahu sedikit sebanyak ni, janganlah mudah pula untuk kita terlalu alergik mengatakan bila sikit-sikit je ada sihir, sikit-sikit jadi nampak pelik je sihir. Jangan fikir terus sangka begitu pula, para jemaah sekalian. Itu yang kadang-kadang itu kalau setengah-setengah ustaz tu dia takut. Takut bukan apa? Takut nak bawa perbincangan kepada masyarakat awam secara umum. Kalau nak betul-betul datang belajar perubatan Islam, barulah tahu. Tapi kalau nak kongsi secara umum ni, tu yang jadi kerisauan. Risau apa? Risau jadi macam tu. Dia akan jadi alergi. Sikit-sikit sihir, sikit-sikit sihir, sikit-sikit sihir. Tapi sebab tu kadang saya tengok kawasan ni, insya-Allah insya-Allah sikap tidak disalahkan, para jemaah sekalian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita bersama-sama, insya-Allah, dan kita bertemu pada bulan yang akan datang, tahun depan lah, tahun baru, para jemaah sekalian. Baik. Dan insya-Allah moga-moga pertemuan kita mendapat rahmat dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman
marhumah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini yang mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada-Mu ya Allah, dan perpisahan kami selepas ini yang terhindar daripada dosa dan kemaksiatan ya Allah, dan pertemukanlah kami semula ya Allah di dalam tempat yang baik dan suasana yang baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum.